الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم علمنا ما جهلنا وذكرنا ما نسينا اللهم يسر ولا تعسر وتمم بالخير باب النهي عن نتف الشيب من اللحية والرأس وغيرهما وعن نتف الأمرد شعر لحيته عند أول طلوعه وعن أبي بن شعيب عن أبيه عن جده رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تنتفوا الشيبة فإنه نور المسلم يوم القيامة حديث حسن رواه أبو داود والترمذي والنسائي بأسانيد حسنة قال الترمذي هو حديث حسن وعن عائشة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد رواه المسلم باب كراهة الاستنجاء باليمين ومس الفرج من غير عذر وعن أبي قتادة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا بال أحدكم فلا يأخذن ذكره بيمينه ولا يستنجي بيمينه ولا يتنفس في الإناء متفق عليه وفي الباب أحاديث كثيرة صحيحة. Sidang jemaah muslimin muslimat, para pelajar yang dirahmati Allah. Baik, malam ini insya-Allah kita sambung pengajian hadis kita daripada kitab Riyadhus Shalihin. Baik, sebagaimana kita minggu lepas kita masuk tajuk akhir babu tahrimi wasli sya'ri wal washmi wal washi wa huwa tahdidul asnan. Bab pada menyatakan haramnya sambung rambut dan haramnya tatu dan juga asah gigi dengan tujuan untuk memperelokkan gigi. Ini kita tengah mengaji ni ialah kita panggil larangan-larangan yang diajar oleh agama kita kerana keburukan-keburukan yang terdapat pada larangan. Kita tahu bahawa agama Islam ni yuhillu lahumut thayyibat wa yuharrimu alaihimul khaba'ith. Allah Taala waktu Quran dia beri dia bawa agama, dan agama ni tujuan dia untuk kebaikan manusia dunia akhirat. Kita kena jelas awal-awal bahawa Allah Taala tidak kata apabila dia melalui Nabi sallallahu alaihi wasallam atas agama pada kita, bahawa agama ni dia ajar saya ke akhirat, dunia tak secara lah nak jadi gapo pun biar. Tidak. Bahkan agama ni untuk memperelokkan kehidupan semua manusia yang beriman dengan agama ni untuk kebaikan dunia dia. Maknanya dia bahagia hidup di dunia, kita panggil hasanah, apatah lagi di hari akhirat. Bahkan agama Islam ni kebaikan dia tu mengalir juga pada manusia ataupun makhluk Tuhan atas dunia tanpa dia perlu beriman dengan Islam. Sampai situ. Maknanya kalau orang bukan Islam, dia tupai Islam, dia buat amalan serupa Islam ajar, dia boleh kebaikan tu atas dunia. Maknanya misalnya Islam ke dia ajar amanah, sifat-sifat molek ke, akhlak mulia, adab-adab kehidupan. Orang bukan Islam tiru. Kita orang Islam ni katakanlah malah ngaji akhir sekali buat perangai cara Melayu. Orang bukan Islam ni dia mengaji, dia tengok Islam ni comel, dia buat, dia laksana, maka kebaikan tu boleh pada mereka. Sampai situ kita panggil Islam ni dia ajar untuk kebaikan dunia tu, siapa orang bukan Islam pun boleh. Sebab itulah dalam politik kan, dalam politik apa kita panggil parti PAS ni parti Islam, ahli dia pun orang Islam, tapi kita minta supaya orang bukan Islam undi.
Kita tidak hanya ngepek pada orang Islam. Tapi dia kerana kita boleh tahu, boleh beritahu orang bukan Islam, kalau nak suruh Malaysia ni kehidupan dia bahagia, aman damai, tak kira siapa asal rakyat Malaysia, maka cara terbaik ialah ikut Islam. Ikut hak Islam aja. Tak. Kalau nak kebaikan siapa ke akhirat, hang masuk Islam. Ada. Kalau tak seh, kalau mu rasa akhirat tu mu nak fikir sendiri, tak nak bawa cara dia dengan agama dia, tak apa. Tapi untuk hidup dunia ni, tolong cari satu sistem hidup yang lebih baik daripada Islam. Tak, kita beritahu Islam lagu-lagu ni. Akhir sekali orang bukan Islam, bila dia terima, dia boleh hidup di bawah pemerintahan Islam, dia boleh dapat kebaikan. Cuma fitnah sari dua ni kita panggil dunia akhir zaman ni, orang duk fitnah Islam menyebabkan orang bukan Islam jadi takut. Takut sedangkan kita telah buktikan di Kelantan kan. Di Kelantan ni dah 30 tahun. 30 tahun kita cuba terapkan nilai-nilai Islam, pelaksanaan hukum-hukum Islam setakat kita mampu, ikut kita panggil kekuasaan dalam negeri ni. Terbukti orang bukan Islam tak, bukan setakat tidak teraniayai, tidak dizalimi, bahkan dapat rasa kebaikan. Kebaikan yang ada pada ajaran Islam. Antara hak mula hanya duk sebut sama ialah judi. Sari dua ni geger pula judi. Ada. Kerajaan dulu gapo nombor ekor ke apa. Ada. Jadi kita jawab memang pah ni walaupun duduk dalam kerajaan, pah menentang selama-lamanya. Ada judi ni tak kira siapa dia buruk. Dia ni Allah Taala panggil najis kan. Najis syaitan. Jadi bila kerajaan Kelantan haramkan judi, bukan setakat kita orang Islam ni rasa selamat. Anak-anak kita, suami hok berjudi ni, akhir sekali kita panggil bukan suami orang Islam je. Ada orang puan bukan Islam, orang Cina lah. Orang puan lah, dia telefon mula hari ni, dia ucap terima kasih banyak-banyak kan. Kenapa? Kerana suami saya ni tak, kita panggil tak main judi dah, tak jadi tahap judi dah. Arak pun kurang dah minum kerana sekatan kita panggil. Maknanya benda tu ditumpai sama kebahagiaan oleh bukan Islam. Ini kita sebut dia agama Islam. Jadi kalau amun nak sebutnya kita tengah ngaji ni ialah dulu kita ngaji hak Allah Taala suruh kan, benda-benda molek mu buat termasuk dalam ibadah, dalam muamalah. Lalu ni kita duk tengah ngaji tu kitab kita Imam Nawawi duk susun bahagia benda-benda mungkar, benda-benda tak molek yang Allah Taala marah, yang kita diminta untuk jauhi. Dia hok kita panggil hok besar sekali, dia panggil dosa besar. Hok atas pada dosa besar tu syirik lah. Kafir syirik pada dosa besar. Dosa kecil dia ada benda-benda makruh. Benda hok Nabi sebut tak sebuat lah. Jangan buat, tapi ulama kategorikan dia kalau buat juga tidak dosa. Cuma tak molek. Dia panggil adab kan? Adab. Jadi sekarang ni kita ngaji ada bentuk larangi haram, dia ada juga bagi berbentuk adab-adab yang tak comel, adab-adab buruk yang Nabi minta kita orang Islam ni jauhi supaya hidup kita ni dihiasi akhlak kita, kehidupan kita ni dengan bagai-bagai molek. Antara kita ngaji ialah larangan kalau hubungi orang lelaki orang perempuan ni, larangan berkhalwat kan, kita ngaji orang haram. Kalau orang jatuh duduk dengan orang perempuan hak bukan hak ajnabi, bukan mahram dia duduk sorang sama sorang. Jangan Nabi kata, kerana munafik yang dua orang hakikatnya tiga. Tiga tu iblis. Kalau hak molek tiga kan Allah Taala ni ada sama, tapi Nabi tak sebut Allah Taala. Kenapa? Kerana mu tak akan ingat pada Allah. Allah Taala tengok sama, tapi jatuh dengan tina ni laki perempuan duduk dua orang, maka manusia ni akan ingat hak setan aja. Nak main lah, nak bawa apa tu, nak ngecek ke nak gapo. Jadi kita panggil agama lari awal-awal lagi supaya kita orang lelaki orang perempuan nampak dua orang, kena akak punggul lah kita panggil. Jangan duduk tu cerita hak kita ngaji dah. Haram tasabbuh ar-rijal bin nisa. Haramnya orang jantan makan serupa orang tina. Dan haramnya orang tina makan serupa orang jantan. Haram juga. Walaupun kita panggil pakai ya je, hujah tu hak sekali jadi huduh. Ada. Hari ni dunia mengarut habis. Ada kerana apa? Kerana hak jenis pondek ni
kita panggil lepas tak ada orang lari, akhir sekali buat perangai huduh dalam masyarakat. Kerana faktor ni lah, kerana Tuhan buat lelaki tapi jadi suka nak buat perangai orang tina. Tuhan buat dia tu puas tapi suka nak perangai dengan perangai orang lelaki, termasuk dalam bab fakir. Itu kita ngaji dah. Larangan orang Islam tasyabuh dengan orang kafir ataupun dengan syaitan, dengan perangai syaitan. Larangan juga. Perangai ni tidak perangai orang Islam, perangai orang kafir. Tiba-tiba kita hidup tiru kehidupan orang kafir, itu juga haram dari sudut agama. Kemudian kita ngaji minggu lepas akhir tu, larangan cukur rambut kepala ni kan, rambut ni al-qazak. Qazak maknanya cukur separuh. Budak-budak pang. Bajai orang kafir lah, style orang kafir. Kita pun nak tiru juga. Sedangkan Nabi ajar, kita ngaji dah, bagaimana Rasulullah suruh kita ni susun kemah rambut kita. Orang puas kita panggil mahkota dia kena tutup kan, sebab rambut ni kecantikan. Jadi kecantikan menarik perhatian orang lelaki, tu harus tutup belakang aurat. Orang lelaki kita panggil hendaklah dia kita panggil peraga tubuh dia ni memperagakan dengan tu dalam bentuk orang panggil semak lah. Jangan selalu celora napuk rupa muka orang jahat. Jadi antara hak larangan hak Nabi kita ajak ialah larangan daripada buat rambut hak uduh seperti cukur separuh. Tok atas saja kiri kanan ataupun separuh tu. Macam-macam lah ni kan. Orang hak tak ada tak reti adat ni dia ikut suka dia. Jadi Nabi ajar jangan tiru orang puan pun tak boleh cukur rambut botak kerana tak kena dengan kita panggil sifat orang perempuan. Rambut dia, tanda orang perempuan ialah rambut panjang. Tiba-tiba orang perempuan tiru orang jatuh lagi botak rambut, salah. Kita ngaji. Baik, antaranya ialah haram sambung rambut. Ni jenis berlakon, memalsukan, hatta walaupun dengan tujuan untuk nak tutup aib. Kita baca hadis ni kan, ada seorang ibu tu dia kata anak dia demam, anak puan dia jumpa Nabi, ya Rasulullah, anak puan aku demam sampai pekat gugur rambut dia. Dan dia ni nak kahwin lah, aku nak nikahkan dia, temu dah orangnya. Cuma aku rasa malu lah anak puan aku ni dalam keadaan rambut gugur kita panggil. Boleh tak aku nak sambung rambut tak serutut lelaki bakal suami dia ni, nak suruh nampak comel. Nabi kata jangan. Dah gitu tu buat dah gitulah, terima. Ada sampai masa pandailah hubungan suami isteri ni, mula-mula mungkin terkejut suami ni. Dia ingat lagu lain, tengok orang puan rambut, kita panggil rambut molek, tiba-tiba boleh isteri orang rambut lagu ni. Nabi kata tak boleh memalsukan rambut dengan cara sambung rambut. Tu kita baca hadis. Betul juga dengan tatu. Tatu ni kita tahu belakang lah. Tatu hok jenis perangai orang bukan Islam, cocok dengan jarum, tubik darah, lepas tu ngelomo gapo dia panggil warna, akhir sekali melukis atas tubuh. Dah tu buat kertas dia lukis atas tubuh. Jadi perangai ni kita panggil perangai yang tak boleh diterima oleh agama. Tanda kotor, tanda jiwa kosong. Tak erti menghargai nilai tubuh yang begitu cantik yang Allah Ta'ala buat. Jadi rosak habis. Baru lukis pula macam-macam jenis gambar. Semua ni kita panggil perangai orang yang tak ada Tuhan, kita panggil. Termasuk juga tak puas hati dengan ciptaan Allah Ta'ala. Antaranya ialah gigi. Gigi jenis orang hak jenis tak puas hati tengok tubuh. Tengok mata luah nak sepit, tengok mata sepit nak keluar. Ada tengok hidung kepek nak panjang, hak panjang bedah nak kepek, macam-macam. Tak puas hati dengan tubuh dia. Akhir sekali dia kutip beki. Antaranya hak zaman tu Arab jahiliah itu ialah, zaman ni ada lagi ke tak ada, ialah tak puas hati tengok gigi. Kan gigi ni kan comel. Jadi ada orang tu gigi dia tak puas hati gigi dia kan. Dia kata lawan jarang. Gigi rapat berdoa tu jadi somak. Pada pandangan mata tu Lepas tu lagu mana? Orang duk ajar kena jarang. Lagu mana jarang? Kena asah gigi tu. Lagu mana asah kita tak tahu. Jadi dia panggil tahdidul asna. Kita duk asah dengan tujuan nak jarang, nak nampak comel tu, itu mengubah ciptaan Allah. Hak kita duk betul gigi cara ni, hak sari dua nak pakai tu tak apa. Tu kita panggil tidak kena nak gigi. Kita nak betul gigi, nak suka comel. Dia tidak.
Betul juga bagai cacat kita sebut kan. Apa-apa yang cacat di tubuh boleh beki. Sebab kita nak sujud tak cacat. Kan dah. Ni hak bagai molek dah. Kita duk kutip beki kerana tak puas hati. Tu hewat ida macam meda. Nak suruh jadi super artis tu kan. Nak suruh jadi super idola aku ni. Dah kita beki. Kening tu hewat molek dah. Cukur kening. Cukur kening termasuk benda yang diharamkan oleh agama. Kening takut, kening lebak, kening macam-macam. Lepas tu dia beki, ikut dia suka. Semua ni kita baca dah diharamkan oleh agama kerana bagai itu telah sempurna. Tidak cacat. Bila kita ubah, maksudnya kita tak puas hati dengan ciptaan Allah Ta'ala pada tubuh kita. Ini hak Mamu sebut ni, hak kita belajar dah pada minggu lepas. Baik. Malam ni kita masuk bab baru, tajuk baru. Babun nahyi an natfis syaibi minal lihyati wal ra'si wa ghairihima wa an natfil amradi sya'ra lihyatihi inda awali tulu'i. Bab pada menyatakan haram atau larangan agama terhadap cabut ubah hak tumbuh di janggut ataupun tumbuh di kepala rambut kita ni, ubah rambut ni dan selainnya. Mana hak jebeng, hak tumbuh tepi pipi jebeng ni salah. Janggut kau misal kau bila tumbuh apa ubah, dilarang kita cabut. Dan juga larangan daripada cabut budak lelaki, budak muda lah, umur belasan tahun akhir balik, dia mula tumbuh janggut kan. Dia mula tumbuh janggut sorak dua, dia pun nak cabut. Ketika mula-mula tumbuh, awala tulu'i, ketika dia tumbuh umur berapa, budak-budak belasan tahun lah, dia mula tumbuh janggut. Jadi dia kata cabut ni adalah dilarang oleh agama. Itu tajuk yang Imam Nawawi kita bawa. Baik, sekarang kita tengok tengok hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa an Abi bin Shu'aib an abihi an jaddihi radhiyallahu anhu anin nabi sallallahu alaihi wasallam. Hadis daripada sahabat, daripada Amr bin Shu'aib, tabi'in, daripada ayah dia, daripada tok dia. Baik, dia kata daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Akhir sekali sampai ke Nabi lah. Dia kata Rasulullah telah bersabda, la tantifus syaiba, jangan mencabut ubah, fa innahu nurul muslim yaumal qiyamah, kerana ubah ni akan jadi cahaya orang Islam pada hari kiamat. Tengok, mudah Nabi dah. Kita panggil agama Islam jadi mudah. Ubah tak ada gapo, tidak amalan kita, ubah dia tumbuh begitu je. Tapi ubah ni, orang Islam ni orang penuh berkat. Tubuh dia ni tubuh comel tau. Kenapa? Kerana tubuh dia tak ada benda huduh. Start tu dia tauhid. Dia kenal Tuhan dia. Jadi gapo hak berlaku tubuh dia ni, Tuhan nak bagi pala, senang, mudah. Termasuklah ubah. Lagu mana Nabi kata bila tubuh ubah ni tua lah, orang tua. Jadi orang tua ni, siapa nak jadi tua tak sih belaka kan? Tak sih jadi tua. Akhir sekali tak sih nampak tua ni cabut ubah. Macam-macam lah. Zaman dulu cabut, zaman lah ni pun nak cabut mudah. Nabi kata jangan, kerana Allah Ta'ala buat ubah ni nak rakyat mung tua. Bila mung tua mung khabar lah. Ada khabar, ingat nak mati, ingat. Jadi Nabi pun sebut tak secabut lah ubah. Hak asalnya tak se, kalau kita baca hadis adalah hadis lain. Ubah ni membantu kita ni untuk ingat pada akhirat kan. Tapi Nabi tambah dalam hadis ni, ubah ni akan jadi cahaya. Jadi cahaya. Mana di hari akhirat kelak. Sampai situ kita panggil pahala Allah Ta'ala nak beri pada orang Islam. Padahal orang kafir cakap lebih pada kita tumbuh ubah kan. Tapi tak ada faedah dia. Kenapa? Kerana tubuh dia ni tak ada benda kita panggil keberkatan pada tubuh bila syirik pada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Macam kita ngaji bab puasa bulan Ramadan, orang puasa kan. Orang puasa ni pahala puasa. Pahala dia tak makan daripada subuh sampai maghrib. Boleh pahala lah. Kerana dia sabar kan. Sabar nak ingat Tuhan. Tiba-tiba saya Tuhan pada orang puasa ni sampai Allah Ta'ala sebut dalam hadis. Nabi kata puasa ni kepada dia hak zahir,
hok tak molek. Ya pada hok tak molek sekali ialah bang busuk mulut bang busuk nak kecek pun bang dah dekat. Nabi kata tak seheralah. Ada kerana membuat benda molek. Tengah buat benda molek tak nak elak dah lah. Dah tak makan gak bang mulut kan. Jadi bang mulut ni akan jadi harum. Ada di hari akhirat kelak. Daripada lebih harum daripada misk, daripada kasturi. Saja Tuhan nak uji pahala. Kenapa? Kerana Tuhan suka dengan orang mukmin. Ya. Nah, termasuk dalam bab ni malam ni bab ubah. Jadi ubah ni hakikatnya adalah hadiah Allah Taala. Bila kita tumbuh biar kita rasa bangga. Kenapa? Beri satu harapan positif. Ada. Tengok orang tengok ubah Allah tualah aku. Jadi negatif selalu. Dak, ubah ni positif. Kenapa? Kerana di hari akhirat kelak dia akan jadi cahaya kepada orang mukmin. Boleh tak? Tu dari sudut jadi hadisnya Nabi kata jangan. Jangan kita tengok lagi. Wa anna Aisyah radhiyallahu anha qalat qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun. Ini hadis umum. Hadis umum biasa kita jumpa ni. Hadis riwayat Muslim daripada Siti Aisyah. Dia kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, barang siapa buat amalan satu amalan yang bukan daripada urusan agama kami, maka dia tertolak. Ni hadis ni biasa dibaca dalam bab larangan buat benda bid'ah kan. Jadi Nawawi bawa hadis ni hadis bab bid'ah ni, buat benda yang Nabi tak ajar ni dalam urusan agama lah. Dalam tajuk ni, dalam tajuk cabut ubah. Jadi tukar syarah hadis dia kata maksudnya Imam Nawawi nak ayat bahawa amalan kita orang Islam duk cabut ubah bila tumbuh ni ialah amalan yang bukan daripada sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahkan dia bercanggah dengan kehendak Nabi, hak Nabi suruh. Jadi dia sebahagian daripada perkara bid'ah. Katanya Imam Nawawi dia bawa hadis ni. Maksud bila dia bawa hadis ni dalam tajuk bab larangan duk cabut buah ubah. Baik, babu karahati al-istinja' bil yamin wa masil farji min ghairi udhrin. Baik. Dia dalam bab kita kalau kita baca dalam kitab fiqh tu kan, dia peribahasa dia panjang sikitlah. Bab janggut, bab ubah, bila kita masuk panjang tu dia jadi khilaf lah. Berlaku khilaf. Janggut Nabi suruh sifat kan? Nabi suruh sifat. Tapi dari sudut hukum fiqhnya ulama dia bahas panjang lah. Jadi ada akhir sekali jadi pecah pendapat. Jadi ada setengah pendapat kata ni Nabi puji. Bagi siapa kerak janggut, cabut ubah ni dosa. Tapi kita kena ingat bahawa itu sebahagian daripada pendapat ulama. Jadi ada pendapat ulama dia pakai. Dan setengah tu siapa pakai keras sekali tak boleh kerak langsung. Nelok janggut. Sebab Nabi suruh pelepah. So ulama kata ada juga bukanlah siapa tak boleh kerak langsung tapi kena jaga panjang dia. Lepas tu kita boleh kerak untuk sekadar untuk nak kita panggil nak sucom kan. Dia macam kita duk buat lah orang yang simpan janggut kan. Ada tu dia low siapa kita panggil panjang pak pusat pun ada. Tapi pandangan hak lebih syamih hak tu lah hak tengah tadi. Janggut dia lepas. Lepas tu dia jagalah supaya nampak rapi. Tapi ada pandangan ulama lain hak membenarkan kerana hak Nabi suruh dia kata memang sunat tapi tidaklah kata kita panggil satu larangan. Jadi ada pendapat yang dipegang oleh para ulama besar juga. Lepas tu kita tengok ulama Saudi lagu lain perwatak ke muka dia kan. Kalau kita pergi Mesir kat Licimon ni ada Licimon tu alim tu Licimon ni misal janggut tak ada belaka. Dia ada pandangan dia bukan kata apa ulama untuk guru Mesir ni lawan sunnah Nabi. Dia ada pandangan fiqh dia. Dia bahas semua hadis-hadis banyak kan. Jadi menunjukkan bahawa taklah siapa pekat kita panggil lawan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bagi itu kita panggil dibenarkan oleh agama.
Tapi hak terbaik kat kita ambil zahir hadis lah. Kalau kita baca banyak hadis kat, nak elok daripada terbaik, nak kata terbaik tu cukup tak ada. Ulama pun tak kata hak cukup tu, dia tak kata bahawa aku terbaik dah. Cuma dia ambil jalan hak kita panggil jalan harus, keharusan kan. Hak mana? Jadi hak moliknya kalau kita baca hadis ni, setakat kita boleh sipel-sipel lah. Sipel janggut. Kenapa? Kerana janggut ni adalah lambang orang Islam. Lambang, jadi lambang kepada orang Islam. Walaupun orang bukan Islam pun berjanggut juga, hak nak berjanggut. Tapi Nabi nak lagu tu. Nabi kita suruh supaya nampak wakar orang lelaki, nampak tenang kelakian. Ada kelakian orang lelaki tu duduk di pada ada janggut. Baik, bab pada menyatakan makruhnya istinja bil yamin wa masil farji, dan juga menyentuh kemaluan tanpa uzur. Istinja dengan tangan kanan makruh. Ni di Menawi sebut direct dalam tajuk hadis dia, maknanya makruh, maknanya tidak kata dosa. Bila kita istinja ni berair lah, berair besar berair kecil, kita guna tangan kanan kita untuk tangan kanan untuk basuh, untuk pegang kemaluan masa istinja tu. Boleh tak boleh cakap dia boleh, tapi makruh. Kita tengok hadis. An Abi Qatadah radhiyallahu anhu an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala idza bala ahadukum fala ya'khudanna dzakarahu bi yaminihi wa la yastanji bi yaminihi wa la yatanaffas fil ina. Muttafaqun. Hadis ni hadis riwayat Bukhari Muslim, hadis sahih. Ni Nabi bawa sahih hadis ni adalah tajuk ni. Hadis daripada Abu Qatadah, dia kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, apabila seseorang kamu buai kecil, bala makna buai kecil, maka tak boleh dia pegang aku zaman ni ambil, maksud ambil ni pegang lah, tak boleh dia pegang zakat dia melalui orang lelaki ni biyami ni dengan tangan kanan. Dia tak boleh dia istinja mana cuci lah, basuh kan istinja. Dua jenis istinja, dengan air kau dengan batu kau kita ngaji tu lah. Tak boleh kau pegang masa dia istinja tu, dia nak cuci tu, dia pegang tangan kanan dia. Dan Nabi tambah lagi wala yatanafas, dan dia tak boleh masa dia minum, dia tak boleh menyawa dalam bekah ataupun dalam gelas dia minum. Maknanya dua isu dalam hadis ni. Walaupun tajuk kita ni tajuk bab istinja kan. Nombor satu, bila kita buat orang lelaki dah, dia Nabi sebut zakat ni untuk orang lelaki. Bila dia kecing kita panggil, kita kan orang lelaki ni kita pegang lah. Hak tak pegang pun ada, hak nak pegang tak apa. Nabi masa kita buat air kecil tu, kalau kita nak pegang jangan pegang tangan kanan. Dan masa nak basuh pun jangan pegang tangan kanan. Bekas nak basuh air dengan air tu pegang tangan kiri. Jadi maksud dia apa? Maknanya kalau nak pegang tangan kiri. Sama ada masa buai ataupun masa cuci, kena pegang tangan dengan tangan kiri. Nak basuh tu, cetong bekas tu kita guna tangan kanan. Pahit, wayar pahit tu kita guna tangan kanan. Jadi hadis ni Nabi sebut jangan, tak boleh. Jadi ulama kita setakat ni hamba baca tak ada kata haram. Semua kata makruh. Mana tak molek. Dari sudut adat. Kenapa? Kerana kita ngaji bab tangan kanan kan. Tak kanan ni maknanya kita panggil dalam agama menganggap ni untuk kerja-kerja molek. Kita nak makan, nak gapo, ambil, nak memberi, nak buat urusan seharian ni, atau lagi urusan agama, hak benda molek kita guna tangan kanan. Hak benda hak nampak tak molek guna tangan kiri. Jadi dalam semua keadaan kecuali uzur. Uzur ni macam-macam sakit ke, tangan kot lagu mana, ataupun nak buat dua kerja, ada dua-dua molek, kena pilih mana so. Hak paling molek guna tangan kanan. Dah kerja hak paling molek tangan kanan. Jadi hak ni molek tapi tak ada tangan dah. Tangan ni guna dah. Boleh kita guna tangan kiri dalam satu masa. Ni dalam bab kita panggil apa? Dalam bab istinja tadi. Orang puas samalah dari sudut kuala Nabi sebut ni. Maknanya kalau boleh bila menyentuh kemaluan masing-masing ni lelaki puas supaya adab biasa, tangan kiri tangan kanan, sebagaimana orang puas pun makan tangan kanan, nulis tangan kanan, gotu memberi mengambil tangan kanan juga dalam bab ni. Maknanya tangan kanan untuk perkara molek ulama kata.
untuk hal-hal perbuatan yang baik-baik guna tangan kanan. Dan tak boleh dia bernafas masa dia minum. Ini kita ada kan? Ada. Maknanya makruh. Bila kita ambil air, ambil cawan ni kita minum. Kenapa? Kerana hak itunya nampak terbolah. Terbolah maknanya berlawan antara teguk dengan menapah kan. Jadi dari sudut adatnya kita minum bila kita nak menapah, kita buat turun dulu gelas kita. Kita pun menapah. Jangan gok supaya orang lapar. Lapar sama mana pun, supaya orang dagu sama mana pun, tunjuklah tanda nampak tenang dia syukur. Dah. Macam tak ingat Tuhan minum air dah. Jadi elok daripada kita menapah dalam gelas. Semua nampak kecil ya, tapi dia jadi adab. Jadi comel perwatakan orang yang hidup dengan adab. Waktu penting dalam agama ni, kita ngaji dalam bab agama ni, ngaji adab, akhlak. Bila ni ngaji ni, jak kecil. Jak kecil kena ajar anak-anak. Hatta baby tu kena ajar dah adab kehidupan. Barulah orang lelaki ke orang perempuan dia akan jadi comel perwatakan dia akan disukai. Kalau kita ngaji dulu kan dalam kitab tasawuf dia sebut adab nombor 1 hak kena diajar oleh ibu bapa terhadap anak dia walaupun semasa kecil ialah ajar sifat malu. Ada ajar sifat malu. Kerana malu tu adalah perhiasan paling indah dalam tubuh, sama ada orang lelaki ataupun orang perempuan, akhlak paling molek. Sebab itulah kita mak ayah kita ni jak kecil kan. Kita pun kita ada anak kecil ni. Anak kita kecil tak erti lagi telanjang, tak erti malu lagi telanjang kan, tak pakai baju, budak-budak kan. Kita kena ajar bila kita pakai baju kita bersifat malu. Pakai malu kok orang tengok. Anak kita ketiga pun malu. Tapi kita bubuh dah. Pakai jangan malu ni. Mau orang tengok. Jadi anak baru umur 2-3 tahun tapi kita ajar malu. Semua ulama tasawuf ajar. Kalau mu tak ajar ni dia tak reti buah malu. Akhir sekali kita tengok budak-budak lah ni lah. Tengok dalam Facebook, dalam YouTube lah. Kita penipal dia. Duk mana sifat malu. Pakat nak tunjuk. Nak melau, nak berjanguk, nak bersolek, nak kecek huduh. Dia tunjuk dia kecek huduh dalam YouTube, dalam Facebook. Kita tak reti duk mana sifat malu. Jawab dia kerana ibu bapa, sistem pendidikan, saing-saing duk ajar barang tak ada akhlak. Akhir sekali kita tak reti dah nak nilai sifat malu. Kecuali apabila kita panggil anak-anak muda lah ni balik pada agama. Bila balik pada agama dia sedar dia ngaji balik, barulah dia boleh hubung diri dia balik. Tinggal benda-benda agama ajar. Macam ni lah. So orang tu tak erti. Sekolah tak ajar, mak pak pun tak ajar, mak pak jahil. Dia makan tangan kanan boleh, tangan kiri boleh. Jadi siapa nak ajar dia bahawa tangan kanan ni mulia untuk kerja molek? Tak ada. Agama ajar kan? Jadi kalau mak ayah sekolah tak ajar kan? Pak besar, umur 30 tahun. Bila khabar balik pada agama, dia pun ngaji. Bila ngaji baru dia tahu betapa mulianya penggunaan tangan ni. Jangan guna kot dah. Tu hewak khusus dah. Nah. Masuk bilik air ada adat dia nak tubik bilik air, nak makan, nak gapo. Semua tu telah sempurna dalam agama kita. Kita ngaji ni sebahagianlah daripada kitab Riyadhus Shalihin. Baik babu karahatil masyi fi na'lin wahidatin au khuffin wahidin li ghairi udhrin wa karahati lubsin na'li wal khuffi qa'iman li ghairi udhrin. Ni pun tajuk. Kita tengok tajuk maksud dia apa. Bab pada menyatakan makruh. Imam Nawawi sendiri pilih hak ni makruh. Kita tengok makruh. Maksud tidak haram lah. Dan ulama-ulama lain hak mudah tengok pun tak ada kata haram tajuk ni. Apa dia? Makruh jalan lah. Guna sebelah selipar. Pakai sebelah. Sampai situ. Ada. Nabi sebut. Kita tengok. Ataupun khuf ni maknanya stocking kasut daripada kulit. Dia rapak naik pakai betih kan. Khuf. Ni dia ada pengajian khusus dalam bab ambil ismayah kan. Musim sejuk dia tak, kita panggil orang Arab dia sejuk dah dia pakai kasut kulit super stocking rapak. Ada. Jadi Nabi benar ke sapu tak payah buka. Kita ngaji dalam bab fiqh. Dia panggil khuf. Jadi makruh jalan pakai sebelah selipar, pakai sebelah tanpa uzur.
Mana kaki sebelah lagi tak pakai tu apa? Kerana luka kau, kerana gapo, tu tak apa. Ni saja-saja. Dan makruh babu wa karahati lubsin na'lib. Makruh pakai selipar ataupun khuh dalam keadaan berdiri. Kita turun masjid kan, selipar kita. Nabi dalam hadis tajuk ni kata makruh mu pakai selipar mu dalam keadaan berdiri. Mana kena duduklah. Duduk pakai selipar tanpa uzur. Kita dengar tajuk ni jam kita tu, kita berdiri semua. Ada. Kita tengok lagu mana. Nak duduk jadi telajuk nak pakai selipar duduk kita panggil dah. Tapi dalam hadis ni kata makruh pakai selipar ataupun khuf dalam keadaan berdiri kecuali uzur. Baik, kita tengok. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala la yamshi ahadukum fi na'lin wahidatin la yan'anhuma jami'an aw liyakhla'huma jami'an. Liyan'alhuma jami'an aw liyakhla'huma jami'an. Hadis daripada Abu Hurairah ni hadis riwayat Bukhari Muslim. Mana hadis muttafaqun alaih. Hadis daripada sahabat nama Abu Hurairah bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, la yamshi ahadukum, janganlah seseorang kamu berjalan pada selipar sebelah. Selipar ke sepasang, pas kaki kita ni sepasang. Hendaklah dia pakai kedua-duanya sekali, ataupun kalau ada sebelah pecah dua-dua jalan kaki ayah. Nabi kata gitu. Tak boleh sebelah. Liyufihima, wa fi riwayatin liyufihima jami'an, ataupun dia pakai ataupun dia cak semua sekali. Wa anhu, dan daripada Abu Hurairah juga hadis kedua, qala dia telah berkata, Abu Hurairah kata, sami'tu, aku telah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, idzan qata'a shis'u na'li ahadikum, apabila putus tali selipar seseorang kamu. Kes putus tali ni kebanyakan tak orang tak pakai sebelah kan. Tapi orang pakai bila apa? Bila sebelah lagi selipar tu rosak putus. Kita lipat jepung kita ke putus tali. Jadi nak pakai kan tak boleh pakai. Tak boleh pakai sebab dia putus. Lepas tu fala yamshi fil ukhra. Nabi kata tak boleh dia jalan pakai sebelah lagi sehinggalah dia kelik, dia kena sambung balik tali lipat jepun. Guna khawak kau guna tali ikut panamung lah. Yang penting sekali bila putus maka mu kena balik jalan kaki. Jangan pakai sebelah, Nabi kata. Kenapa? Dia tak ayat, Nabi tak ayat sini. Kenapa? Ulama kita bahalam. Pertama sekali kita kena ingat Nabi sebut jangan, tak boleh. Jangan, tak boleh sini bukan bermaksud haram. Ulama kita kata bermaksud apa ni, tak molek, kita dah sudah ada. Ataupun kita guna istilah apa, makruh. Kenapa? Kerana dia perbuatan orang tak apa betul. Gitu tak. Mana bukan amalan orang jalan tu hewi dua kaki mengguna so kaki. Kita panggil menganak tirikan kaki sebelah lagi. Ada. Jadi amalan ni tidak amalan orang molek. Kalau kita jumpa orang pakai selipar belah ni biasa hak tulah hak sengit. Jadi orang muslim dia tak boleh buat perangai orang sengit, pelik-pelik. Supaya rambut tadi kan. Rambut bojeng kok dah jadi pan. Jadi begitu juga larangan. Jadi Nabi nak suruh nampak comel je. Orang muslim dia kena keluar daripada rumah dia dengan watak apa ni, perwatak ke perawak tubuh yang comel, dia kata. Baik. Selagi an Jabirin radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadis daripada Jabir. Jabir ni pun sahabat sepupu Abu Hurairah jugalah. Sahabat besar yang banyak meriwayatkan hadis, Jabir bin Abdullah. Bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang naha an yanta'ila ar-rajulu qa'iman, larang bahawa seseorang lelaki itu pakai selipar dalam keadaan berdiri. Tajuk tadi kan. Hadis ni riwayat Abu Daud dengan sanad yang hasan. Imam Nawawi dia letak sini. Tapi dia bedah hukum dia makruh, tidak haram. Jadi kita kata bapa Nabi larang macam tadi lah, pakai selipar sebelah tak boleh apa je, dia kerana tak comel, tidak perbuatan orang hak akal betul kita panggil. Ya hak ni hak pakai selipar belah cacat ni ulama kita sebutlah
Dia kata kerana takut terbolah gelecoh. Itu je. Apa kita dok pakai lah. Kadang-kadang kita ni pun selipar banyak masjid kan. Kita pun kadang-kadang tu tenang molek belajar sahur. Kadang-kadang terbolah. Terbolah tu gelecoh. Gelecoh, reboh ke lagu mana. Jadi Nabi tak save buah-buah terbolah ni. Orang muslim tak boleh nampak terbolah. Jadi dia kata Nabi suruh duduk. Nabi suruh duduk pakai dengan tertib. Benda tu kata ulama hok baca dia punya syarah tu. Na'al selipar zaman Nabi tu dia selipar tidak pasang kita ni marikil leh hok comel kan. Jadi dia selipar tu dia ada tali zaman Rasulullah. Dan kadang-kadang dia guna selipar ni buat sahut air. Kan kita baca kan. Ada apa ni tengok anjing daga tu kan. Dia turun lagu dia sahut dengan selipar tu lah. Jadi lagu mana ada bentuk hok dua selipar tok atas pio selipar Nabi tu kan. Hok tu hok satu pendapat lah. Betul ke tak? Hok tu adalah secara dia. Mari mana bentuk selipar Nabi. Akhir sekali bagi tu bagi pendapat hok tak kemah belaka. Cuma orang ni bila nampak bunyi Nabi hok saya ke Nabi kat pakai selipar apa gapo dia buat kan. Tapi waktu tu kita panggil kalau kita baca susu galuh betul kalau lagu tu bentuk sifat Rasulullah bagi tu bagi teka belaka tidak daripada sumber yang tepat. Cuma hak adanya memang selipar Nabi ni tali dia kadang-kadang selipar jamir itulah. Dia boleh guna untuk sahut air dalam telaga. Bi komnate hak daga tu kan. Ada zaman sebelum Rasulullah, ada zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi dia kata tadi putus, kalau putus kak tak boleh pakai dua-dua, kena betul. Dia selagi hak ni dia kata apa? Kadang-kadang pakai selipar tu dia jadi payah zaman Rasulullah. Jadi menyebabkan boleh tergelecoh, nampak terbolah. Dan ulama kata lipas zaman kita tidak lagu tu dah. Lipas zaman kita ni boleh pakai sahut sepenuh selalu. Jadi dia kata tak jadi makruh. Lah ni dia kata oleh kerana lipat suami tak ada dah buah gelecoh tu. Nak duduk supaya hak Nabi boleh pala kerana nak ikut Nabi kan. Mana duduk. Cuma hamba sebut tadi nampak telajak. Nampak telajak kerana tapi telajak pun kalau dia niat nak ikut hak Nabi ajar boleh pala. Lepas tu jadi makruh ke tak kalau kita duduk sahur tu masjid sahur lalu berdiri je pada ulama kita sendiri ulama besar ni. Syekh Utsaiman tak silap hamba. Baca hak dia Utsaiman hak Saudi kan. Dia sebut tak apa lipat kita lah ni molek dah dia kata boleh tak ada masalah. Ya betul sekali sebab hak Nabi larang tu Nabi tak sui nampak kita orang muslim ni kita panggil terbolah. Bahasa Kelantan panggil terbolah. Reboh kadang-kadang cijuk atas lipat baru orang baru beli tadi. Waktu tu dia tengok punuh lipat aku dengan pijak dia. Ada kerana terbolah kita. Kita ambil sikit lagi. Babun nahyi antar kinnar fil baiti. Bab pada menyatakan larangan meninggalkan api dalam rumah. Meninggalkan api dalam rumah ketika tidur dan seumpamanya. Sawaun kanat fi sirajin aw sama ada dia ni api tu duduk di lapu, pelita ataupun selainnya. Duduk dapur ke duduk mana. Lilin ke dan sebagainya. Ini kita ngaji sebab kita tahu dah. Di antara sunnah masa kita duduk dalam rumah ialah kita jangan lock api ni duduk nyala sokmo, bahaya. Jadi hak nombor satu ketika tidur. Ada. Ketika tidur apa ni jangan lock kita biarkan api kita tidur api tu biar nyala. Tak sama ada dapur dan lapu, pelita mana-mana dia kata. Tak boleh. Juga dengan anak-anak kan. Jangan main budak-budak main meceh main apa kita panggil gesek ada semua ni larangan yang diajar awal-awal lagi oleh Nabi kita Muhammad SAW. Sebelum bomba ajar tu Nabi ajar dah. Lah ni bomba duk mari sekolah ajar kan bahaya api ni. An Ibni Umar radhiyallahu anhuma anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala daripada Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam Nabi telah bersabda
la tatrukun nara fi buyutikum, jangan kamu tinggalkan api dalam keadaan hidup. Maksud dia di rumah kamu, hina tanamun, ketika kamu tidur. Wa an Abi Musa al-Asy'ari radhiyallahu anhu qala, daripada sahabat nama Abu Musa al-Asy'ari, dia kata, ihtaraka baitun, telah terbakar sebuah rumah di kota Madinah ke atas ahli keluarga dia, minal laili, pada sebelah malam. Maknanya sebuah rumah telah terbakar, menyebabkan jadi mangsa lah ahli keluarga rumah. Dia tak sebutlah mati ke lagu mana, tapi maknanya hangus butir rumah. Falamma hudditha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bi sya'nihim, bila diceritakan kepada Nabi keadaan mereka, ya Rasulullah, rumah terbakar habis, tak ada rumah. Kita 4-5 hari lepas dah dalam Melaka terbakar sebutir. Cuma tidak terbakar malam ni. Ni dia sebut malam. Qala, lalu Nabi pun bersabda. Maknanya bila dicerita ni, Nabi pun ayat, inna hadhihin nara aduwwul lakum, sesungguhnya api ni musuh kamu. Nabi sebut lalu kan, asal api ni musuh ni nombor satu kat neraka lah. Allah Ta'ala guna api ni untuk azab kan, sehingga atas dunia ni kita tak boleh nak guna api untuk wakil nak komunatan. Nabi larang kan, bagi-bagi hidup jangan guna api. Kenggo kau jangan guna, kenggo semut ke apa, nak perambak dia tu, kena cara lain, tak boleh guna api. Kenapa? Kerana api Nabi kata digunakan oleh Allah Ta'ala untuk azab makhluk Tuhan, termasuk manusia. Jadi Nabi sebut bila berlaku kejadian terbakar di kota Madinah, Nabi pun buat komentar. Nabi kata sesungguhnya api ni pesen mana pun dia musuh pada kamu. Fa idza nimtum, bila kamu tidur, fa'atfi'uha, maka hendaklah kamu padamkan api tersebut. Maknanya kita guna api ni sekadar lah. Guna kadar untuk cerah, untuk masak, untuk apa-apa. Lepas pada tu jangan guna. Bila kamu tak seguna dah, mampus lalu. Kenapa? Dia tu musuh kehidupan. Di akhirat sama telah lah. Atas dunia pun api ni, dia akan jadi sama-sama jadi pucuk masalah. Jadi Nabi kata, bila nak tidur, mana mu tak seguna dah api. Mana ada orang nak tidur nak guna api dah. Tidur tu gelap tahu mana, gelap cerah orang tak tahu. Jadi pedah apa mu buka. Di sunat kita ni Nabi suruh kita tutup, kecuali ada tujuan. Tujuan antara tujuan kita lah ni lah, tujuan dia keselamatan kan. Kita guna tujuan keselamatan. Biasa luar rumah lah, dalam rumah ni kita tutup. Luar rumah tangga ke apa kita buka kan. Kenapa buka ni? Mungkin nak suruh nampak rumah comel tengah malam, tapi keselamatan. Paling tidak orang nak masuk curi ke gapo tu, gapo-gapo dia tak selesa mendekati rumah kita dalam keadaan cerah. Takut tu dia nampak, orang luar nampak. Sebab tu mana ajaran lagu ni start daripada agama Islam, belum elektrik mari lagi. Belum elektrik, kalau ni pengguna api malam ni kan. Kadang-kadang tak jumpa malam kan api dah. Tapi bila cerah dunia kita lah ni pun, bomba tu duk sebut sama. Guna guna elektrik molek dah. Kok lama kena tukar macam-macam lah. Kenapa? Kerana semua tahu bahawa api ni, elektrik ni bahaya kan. Itu larangan agama. Ni antara hadis-hadis yang apa ni, yang kita baca Imam Nawawi bawa dalam tajuk dia bab larangan membiarkan api. Tarakah ni maknanya tinggal, maksudnya membiarkan api hidup dari rumah ketika tidur. Jadi kita disunatkan, kita akan baca minggu depan ada selagi hadis panjang sikit berkait dengan penjagaan rumah, api, tutup pintu, kait dengan iblis. InsyaAllah kita sambung. Wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahirabbil alamin.